pagi saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Di bulan Januari lagi, saya telah berkongsi mengenai renungan yang bertema kedudukan manusia di dalam Yesus Kristus. Pemahaman firman Tuhan mengenai kebenarannya, iaitu penyelamatan manusia hanya diperolehi melalui Yesus Kristus sahaja. Dengan beriman di dalam Alkitab Tuhan, amat penting sekali untuk kita semua. Pada hari ini pula, kita akan sama-sama mendengar topik mengenal penipuan iblis atau syaitan. Kita mesti berwaspada di dalam kehidupan kita, baik rohani atau fizikal, sebagai umat Kristian. Kerana iblis akan cuba sedaya upayanya untuk menipu kita dan memberi kesangsian terhadap iman kita. Puji Tuhan, anak Allah Yesus telah memusnahkan pekerjaan iblis, disalib untuk selama-lamanya. Janganlah kita diperdayakan dan terus berbuat dosa, kerana dia yang terus berdosa itu akan jadi anak iblis. Kita sudah diiktiraf menjadi anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diselamatkan daripada dugaan dan cengkaman dosa ini. Marilah kita mula pada pagi ini, sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Di Dalam Yesus Ada Kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita berdoa. Ya Bapa di syurga, berikan kami iman yang kukuh di dalam firman Tuhan Alkitab. Dan jauhilah kami dari cobaan iblis itu dan penipuannya. Lindungilah kami dengan darah Yesus yang telah berkorban untuk penyelamatan kami di salib. Dan bangkitkan kami dengan iman yang hanya percaya akan pimpinan firman dan Roh Kudus Tuhan. Kami akan pegang dengan janji Tuhan di 1 Yohanes bab 4 ayat 4. Roh Tuhan yang kudus yang ada pada kami lebih berkuasa daripada roh yang ada pada orang milik dunia ini. Kami memberi segala puji-pujian dan penghormatan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita cuba ingat kembali pedoman yang dapat kita pelajari dari tema kedudukan manusia di dalam Yesus Kristus. 1.
Kita diberikan kurnia yang percuma melalui penyelamatan Yesus Kristus dan berbaik dengan Tuhan. Inilah suatu kesempatan untuk kita hidup di dalam kasih Tuhan. Yang kedua, kehidupan kita telah berubah sejak kita mengenal Yesus dan bersama-sama dengan umat Kristian, anak-anak Tuhan. Dia akan terus memimpin masa depan kita. Yang ketiga, kita adalah ciptaan Tuhan dan telah menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Yang lama sudah berlalu dan kita tidak lagi dikongkong oleh dosa. Dan kita sudah mendapat jaminan berkat Tuhan di dalam Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Roh Tuhan yang kudus itu akan bersama kita dan akan memimpin kehidupan rohani dan fizikal kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita selalu bersyukur atas pemberian rahmat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Penipuan yang pertama oleh iblis ialah cuba menyemai kepercayaan ini untuk bergembira dan berasa selamat di dalam kehidupan kita hari ini atau zaman ini, masa ini. Saya perlukan kebendaan duniawi. Ini adalah satu tanggapan yang salah dari segi iman di dalam firman Tuhan. Di sebaliknya, kebenaran Tuhan ialah kesemua yang kita perlukan itu boleh didapati di dalam Kristus. Tuhan yang akan memberikan kita segala-galanya. Di dalam buku Ibrani bab 13 ayat 5. Kita sudah dinasihatkan jangan hidup kita dikuasai cinta dan wang. Kita hendak puas hati dengan apa yang sudah kita miliki. Allah telah berfirman, Aku tidak akan membiarkan kamu atau tidak akan meninggalkan kamu. Maksud ini ialah Allah telah tahu keperluan kita dari segi fizikal, wang, makanan, minuman, dan keperluan kita setiap hari. Pekerjaan yang sesuai, pelajaran di sekolah yang sesuai, ataupun cinta. Dan akan membantu kita dengan kebijaksanaannya. Dan rezeki akan berlimpah-limpah di dalam kasih kurnia-Nya. Janganlah kita terjatuh di dalam jurang kekeliruan ini dan kesangsian terhadap firman Tuhan dan kasih Tuhan yang sejati itu. Pengaruh kebendaan duniawi memang selalu akan menjadi cobaan firman kita di dalam Yesus Kristus. Ingat, di Ibrani bab 13 ayat 5, Tuhan telah mengingatkan kita harus puas hati dengan apa yang kita ada sekarang. Ini tidak bermaksud kita harus hilangkan cita-cita kita, tetapi cita-cita kita harus di dalam dorongan firman Tuhan. Karena Tuhan telah berjanji tidak akan membiarkan apa-apa kekurangan kehidupan dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita semua di dalam zaman ini juga. Puji Tuhan. Penipuan yang kedua oleh iblis ialah dari segi penerimaan sosial dan status kedudukan seseorang itu di kalangan masyarakat, iaitu penerimaan orang lain terhadap kita, kenamaan, penghormatan, dan kemasyhuran di dalam kampung dan di arena pekerjaan dan masyarakat. Manusia memang gemar mendengar pujian dan penerimaan orang, kerana ini akan meningkatkan status sosial seseorang itu. Tidak salahnya jika kita berada di dalam situasi di mana pencapaian dan kecenderungan kita menunjukkan hasil titik peluh kita. Tetapi iblis akan menggunakan kesempatan ini di mana ia akan menghasilkan keangkuhan seseorang itu dan akan menyelewengkan harapan sokongan manusia lebih penting daripada sokongan Tuhan. Ini akan juga mewujudkan
sikap berdikari manusia yang hanya bergantung kepada kesungguhan diri sendirinya. Paulus mengingatkan kita semua bahawa segala usaha-usahanya tidak mengharapkan sokongan manusia, tetapi hanya menghendaki Allah, yang menyatakan bahawa apa-apa yang Paulus lakukan itu benar di sisi pandangan dan penerimaan Allah. Oleh itu, Paulus berusaha tidak untuk mengambil hati orang, malah berusaha untuk mengambil hati Tuhan dan mengikut kehendak Tuhan. Kita harus belajar kepentingan kebenaran ini, berusaha demi Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, kerana kelulusan dan sokongan yang utama sekali ialah sokongan dari Tuhan yang Maha Esa itu melalui penyelamatan Yesus Kristus, Juru Selamat kita sekalian. Kita hanya perlukan kelulusan dari Tuhan untuk segala-galanya. Penipuan yang ketiga oleh iblis adalah berdasarkan tentang nafsu dan keinginan manusia. Contoh-contoh yang ketara ialah mengadakan seks yang terlarang, bermabuk arak, mengambil darah, dan bersifat ketamakan di dalam kehidupan kita. Iblis akan cuba memberi gambaran dan alasan kepada manusia bahawa kesemua ini adalah dugaan manusia yang biasa dan tidak jadi apa-apa terharu. Kalau Kristian juga bersifat demikian. Inilah tanggapan yang memang salah dari segi firman Tuhan di Alkitabnya. Di buku Galatia bab 5 ayat 17 menyatakan keinginan manusia itu bertentangan dengan keinginan Roh Allah. Kedua-dua ini saling bermusuhan sehingga ada kalanya kita terbawa-bawa dengan alasan kelemahan manusia itu. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebuskan dosanya oleh Kristus dan telah diberikan kehidupan rohani yang baru di dalam nama Yesus, kita tidak boleh lagi hidup sewenang-wenangnya dengan keinginan nafsu manusia lagi. Kita tidak di dalam kongkongan iblis kerana Yesus telah membebaskan kita dari segala penipuan ini apabila Kristus disalibkan untuk kita dan dibangkitkan dari maut untuk kita. Kemenangan Yesus di dalam penyelamatannya telah memberikan kita kehidupan yang baru dan tidak memerlukan keinginan nafsu manusia lagi. Mari kita melangkah ke hadapan di dalam kehidupan Yesus dengan Roh Kudusnya yang akan mengkuduskan kehidupan kita untuk selama-lamanya. Badan kita dikawal di dalam Roh Kudus Tuhan seperti 1 Korintus bab 6 ayat 19 hingga 20. Kamu tentu tahu bahawa tubuh kamu itu tempat kediaman Roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kamu, yaitu Roh Kudus, dan Allah sendiri mengkurniakan Roh itu kepada kamu. Diri kamu bukan milik kamu, tetapi milik Allah. Kamu sudah dibeli oleh Allah dan harganya sudah dibayar lunas. Oleh itu, gunakan tubuh kamu untuk memuliakan Allah. Pengawalan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Selalunya kita mempunyai tabiat manusia yang susah untuk berubah. Iblis akan cuba selalu memberikan suatu pemikiran yang susah untuk kita berubah demi Tuhan. Tetapi seperti di buku Roma bab 8 ayat 6, kita yang dikuasai oleh Roh Allah akan dikurniakan hidup baru dan kedamaian yang akan dapat mengawal sifat dan tabiat yang tidak baik itu. Kita perlu sedar bahawa kita sekarang berada di dalam pengawalan Roh Kudus Tuhan. Dan kita tidak lagi perlu mengawal persekitaran kita dengan tabiat manusia yang tidak baik itu. Roh Tuhan yang berada di dalam kita akan memberikan kita kekuatan dan kemenangan di dalam segala-gala kesusahan kita itu. Mintalah Roh Tuhan mengkuduskan roh kita
di dalam kehidupan kita setiap hari dan di dalam apa-apa situasi yang kita hadapi itu. Kita perlu pengawalan Roh Kudus Tuhan. Amin. Penipuan iblis yang kelima ialah mencuba membayangkan keperluan kita itu untuk pengetahuan duniawi ini. Pengetahuan adalah baik, tetapi pengetahuan duniawi akan membawa kita terhadap kesangsian iman dan firman Tuhan. Ia akan menimbulkan keraguan terhadap kepercayaan kita terhadap ajaran iman dan kita, seperti di Kolose bab 2 ayat 8. Paulus mengingatkan umat Kristian supaya tidak diperhambakan mengenai falsafat manusia yang tidak berguna dan menyesatkan. Kerana ajaran itu tidak diperhambakan, kerana ajaran itu bukan dari Kristus dan adalah ajaran manusia yang diturunkan dari generasi ke generasi dan ajaran daripada roh-roh yang menguasai alam semesta. Inilah yang diseumpamakan ajaran dan pengetahuan duniawi. Kita sebagai anak-anak Kristus harus ada pengetahuan firman Tuhan di sebaliknya dan mempunyai pemikiran yang sudi mematuhi Yesus di dalam Alkitabnya. Janganlah kita terambang-ambing dengan penyelewangan dan pengaruh ajaran duniawi yang sesat itu. Oleh yang demikian, kita hendak selalu membaca firman Tuhan, mendengar pedoman Tuhan melalui ajaran Alkitab sebagaimana yang kita sedang ikuti pada hari Ahad ini. Kita harus sudi menyerahkan pemikiran dan mental kita di dalam ajaran firman Tuhan. Semoga kita dan Roh Kudus Tuhan itu akan selalu bersama-sama kita selama-lamanya. Kita sudah sampai pada kesimpulan pada hari ini dan kita cuba ingat kembali pedoman yang dapat kita pelajari untuk pagi ini. Yang pertama, kesemua yang kita perlukan itu di dalam kehidupan kita adalah di dalam Yesus Kristus yang akan memberkati kita dan akan menyempurnakan kehidupan kita yang cukup setiap hari untuk keluarga kita. Yang kedua, kita harus bertumpuan kepada kelulusan Tuhan dan penerimaannya di dalam segala-gala situasi dan fokus untuk hidup untuk puji Tuhan. Yang ketiga, badan kita adalah kepunyaan Tuhan dan harus dikawal oleh Roh Kudus Tuhan. Yang keempat, pengawalan Roh Kudus Tuhan akan membawa kita ke hadirat Tuhan dan kita akan hidup bersukacita di dalam Yesus Kristus bersama-sama umat Kristian yang lain. Yang akhir sekali, yang kelima, kita harus menyemai pemikiran dan berpusatkan kepada ajaran firman Tuhan di dalam Alkitabnya. Tuhan akan memberikan kita pengetahuan yang sewajarnya mengikut rahmat dan kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita harus mematuhi hukuman Tuhan dengan hati yang sejati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kerana dapat bersama-sama anak-anak Tuhan di dalam pelayanan pada hari Ahad ini. Jauhilah kami daripada penipuan dan dogaan iblis yang hanya akan merosokkan perlindungan kami dengan Tuhan. Musnahkanlah pekerjaan iblis itu dan berikan kami pedoman di dalam Roh Kudus Tuhan. Berikan kami ajaran Tuhan dan hukuman Tuhan supaya kami akan selalu hidup di dalam sukahati, rahmat dan kurnia Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam firman Tuhan dan kami memberi segala puji-pujian, kemuliaan dan penghormatan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami selama-lamanya. Amin.